Barisan Nasional, dan GPS Sarawak. Ini disepakati. Itu juga syarat kita dalam membentuk kerajaan perpaduan di dalam negara kita. Jadi saya mengajukan supaya Perikatan Nasional memberikan pertimbangan apakah mereka bersedia untuk mendukung kerajaan yang sekarang ini sudah kuat dan stabil untuk mengangkat martabat dan derajat rakyat dan negara. Fokus utama saya ialah ekonomi. Saya bersyukur kerana hari ini dan sebelumnya keadaan dan keyakinan pelabur juga berubah. Nasional memilih untuk jadi pembangkang. Saya tidak ada risau kerana ia adalah satu proses demokrasi yang baik. Namun begitu, saya percaya kalau sambutan dan cadangan dari Dulia Muatula yang Tuan Agong itu disambut terima sebagai kerajaan perpaduan, dia jauh lebih baik. Dia jauh lebih baik. Saya lihat dalam ucapan dan juga perbahasan Marang, menganggap kerajaan perpaduan ini bukan benar-benar perpaduan. Yang memang tidak jadi sebab kamu yang tolak. Jadi kamu yang tolak, kenapa kamu yang koyak? Ini masalah besarnya. Yang berhormat yang saya kasih sekali. Sebab itu, asas-asas ini kalau setuju pun jadi pembangkang, tidak mengapa, tetapi asas-asas penyelesaian akar penting rakyat ini dapat dilihat dan dapat diselesaikan. Dan ini ada dalam strategi ketiga belanjawan yang dibentangkan oleh Tambun, iaitu tentang kesetaraan sosial ataupun keadilan sosial, selain daripada program-program pemacuan ekonomi dan juga institusi reform ataupun reformasi institusi dan tata kelola yang baik. Yang berhormat yang saya kasih sekalian, saya percaya hal ini bukan hanya merujuk kepada pemberian dan program-program ekonomi, tetapi kita kena kembali lagi kepada asasnya, iaitu dalam bidang pendidikan. Yang berhormat sebentar tadi, yang berhormat sebelum ini telah membangkitkan Tanjung Manis, kalau tidak saya menyebutkan bahawa peruntukan pendidikan antara peruntukan yang besar dan jumlah peningkatan yang agak signifikan, lebih kurang 600 juta daripada peruntukan yang telah dibentangkan pada tahun 2022. Malahan kalau kita bandingkan dengan pembentangan yang diterajui oleh Paguh, lebih kurang jauh 2 kali ganda ataupun sekali ganda daripada peruntukan yang telah diperuntukkan ketika Perdana Menteri di bawah Paguh. Sebab itu pendidikan ini merupakan asas yang penting dan saya percaya ia harus disokong, termasuk memastikan kita mempunyai set kemahiran melalui teknikal dan vokasional yang secukupnya. Di bawah rata-rata ramai orang menyebut bahawa kita kekurangan pekerjaan, kita tak cukup kerja. Tapi setiap kali saya datang ke beberapa sesi-sesi menarik pelabur di dalam dan di luar negara, kita berdepan masalah untuk memberikan keyakinan mempunyai set ruangan pekerja yang secukupnya. Ada beberapa syarikat meminta untuk 3,000 pekerja-pekerja pada set kemahiran tertentu. Malahan, kalau saya ambil contoh, Kerajaan Negeri Selangor terpaksa melaksanakan program teknikal dan vokasional dengan beberapa kekangan kita tersendiri. Saya ambil contoh, kalau ingin merujuk kepada bagaimana pengalaman Selangor, kita menumpu kepada apakah machinery daripada sektor pembuatan yang merangkumi dan menguasai 80-70% dalam sektor pembuatan. Tahun 2020 kita wujudkan Selangor Technical Development Center ataupun STDC daripada INPENS, dan daripada sana kita telah menarik perhatian Siemens daripada Jerman, kita telah menarikkan Festo daripada Jerman, malahan kita sedang berbincang dengan Apple ataupun dah bertanda tangan dengan Apple, dan kita telah sedang berbincang dengan Dassault System. Dassault System adalah syarikat penerbangan mulanya, tapi Dassault System merupakan sebuah sistem ataupun sistem imbasan yang boleh memberikan gambaran kepada pembuatan kereta, dan hampir semua pembuatan kereta di dalam negara kita menggunakan Dassault System. Di saat kita menyebut tentang technical vocational yang saya dengar sejak daripada saya sekolah menengah sampai rambut saya dah banyak yang putih ini, kita tak boleh menyelesaikan kerana kita hilang fokus. Fokusnya nak jadikan apa? Seperti sektor pembuatan. Untuk memastikan sektor pembuatan ini dibangunkan dan dilihat dengan baik, kita kena tahu ruangannya bahagiannya apa. Misalkan EE, elektronik. Gombak, misalkan minta laluan. Okay. Gombak telah menyentuh tentang keyakinan pelabur berdasarkan kepada permintaan tenaga kerja. Adakah yang berhormat Gombak bersetuju bahawa keyakinan pelabur terhadap negara untuk mereka melabur juga tertaluk kepada keyakinan mereka terhadap kepimpinan negara?
Sebagai contoh, pelabur yakin dengan kerajaan negeri Kedah kerana kerajaan negeri Kedah mengamalkan dasar sifar rasuah ataupun tidak ada dasar-dasar yang bercanggah. Jadi persoalan saya, adakah faktor keyakinan kerajaan yang memerintah itu sebagai faktor utama dalam menarik pelabur masuk ke dalam negara? Sekian. Saya setuju dengan pandangan Jerlun sebentar tadi. Sudah pasti keyakinan kepada pentadbiran itu sangat penting. Dalam tempoh 2-3 tahun yang lepas, sudah pasti keyakinan itu tidak ada. Sebab dalam tempoh beberapa hari saja kita takut Perdana Menteri bertukar, kerajaan bertukar, menteri bertukar. Jadi keyakinan itu tidak dapat diwujudkan tanpa kestabilan. Saya tertarik tadi rakan-rakan daripada SIG. Yang Berhormat Gombak, sila gulung. Daripada SIG sebut PH nak gabung dengan UMNO. BPN nak buat kerajaan, nak gabung dengan siapa? Dengan Bunian. Tak dengan UMNO orang. Saya pun balik. Tunggu MB, tunggu. BPN gabung dengan UMNO orang. Jadi masalah itu yang saya sebut masa belajaran. Mereka buat boleh, kita buat tak boleh. Dia tak nak buat, kata dia koyak sama. Susah. Nak pilih je bangkang boleh. Tak ada masalah. Tetapi kena faham dan jangan ulang. Tapi tak bawa kebaikan, kita nak selesaikan banyak masalah. Gombak bawa mencelah boleh, Gombak? Masa sudah tamat. Bagi sikitlah, tanya. Ya, satu soalan. Yang Berhormat Gombak sudah tamat kan? Belum. Tak perlu. Gombak sikit. Mak sekalian, saya nak ucap terima kasih kepada Orang Gombak. Satu perkara yang saya nak bangkitkan tentang Gombak ialah berkenaan jalan lama Gombak sampailah ke Bentong. Jalan ini merupakan jalan lama yang telah wujud daripada 1915. Dan kita berharap agar Kementerian Pengangkutan ataupun Kementerian Kerja Raya dapat menumpukan supaya dia naik taraf kerana ia menjadi laluan-laluan alternatif kepada kenderaan berat khususnya pada waktu pagi dan malam. Malahan ia turut menjadi perhatian kepada penunggang-penunggang basikal termasuk ahli Parlimen Bentong. Jadi kita berharap banyak kemalangan-kemalangan berlaku. Malahan kerajaan negeri juga mengenal pasti banyak perumahan-perumahan rakyat yang ada di sana atau rakyat yang tinggal di kawasan reserve. Justru saya percaya kerajaan negeri sedang berbincang untuk menyelesaikan masalah mereka yang tinggal di reserve di samping projek ECRL yang akan sampai dan juga menaik taraf jalan-jalan ini yang akan meningkatkan mobiliti di antara Gombak dan Pahang yang sekaligus akan membantu ekonomi dan perkembangan ekonomi dan keselamatan penunggang-penunggang basikal di sana. Jadi satu perkara saja yang saya pohon, yang lain-lain saya minta nanti untuk dibincangkan di peringkat jawatankuasa. Terima kasih.